السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم. الله أكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر قد غفر الله له ما تقدم ولا تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم رجس وطهر. الله أكبر. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, hendaklah kamu sempurnakan bilangan hari-hari puasa dan hendaklah kamu mengagungkan Allah di atas hidayah petunjuknya yang telah dikurniakan kepada kamu, supaya kamu bersyukur kepada ikhwanil muslimin. Marilah kita merapat puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan bermacam-macam nikmat, antaranya nikmat yang luar biasa yang tak mampu kita nak bayar dan nak beli, iaitu nikmat Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi yang Maha Bijaksana. Pada hari ini kita dikurniakan nikmat lagi, nikmat yang dapat menyambut hari raya Aidilfitri bersama-sama umat Islam di seluruh dunia. Hari raya kita sambut setelah berjaya melaksanakan satu ibadat yang besar, yang puasa Ramadan 1 bulan penuh. Berbagai amalan baik yang telah kita lakukan, sementara amal buruk kita tinggalkan di hari kemenangan ini. Memang wajar kita menzahirkan yakni kegembiraan kita ke atas limpah rahmat dan pengampunannya daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ikhwanil muslimin, puasa Ramadan yang telah kita laksanakan dan hari raya Aidilfitri yang kita sambut pada tahun ini sangat-sangat berbeza dengan Ramadan dan Aidilfitri yang pernah kita lalui. Kali ini banyak mengajar kita untuk bersikap prihatin terhadap suasana dan keadaan apa yang berlaku. Sesungguhnya COVID-19 yang tersebar ke seluruh dunia, termasuklah negara kita yang telah banyak memberi pengajaran dan pengalaman dan tauladan kepada kehidupan kita. COVID-19 mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Arti sesungguhnya kami pasti, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kamu dengan suatu ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan pengaruh ataupun jiwa, dan hasil tanaman dan perkampungan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang mereka apabila ditimpa musibah, ditimpa bala, mereka mengucap, kami adalah milikmu ya Allah, dan kepadamu lah kami berserah sekalian, pasti kembali kepadamu ya Allah. Ikhwanul muslimin, sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19, negara kita telah mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan, yakni PKP. Langkah pencegahan ini terkesan kepada semua aktiviti seperti di masjid, di surau, termasuk sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat yang terpaksa ditangguhkan untuk tempoh tertentu. Inilah ujian untuk kita mentaati perintah Allah, peraturan dan ketetapan, mentaati peraturan dan ketetapan yang ditetapkan, yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk kemaslahatan kita bersama. Mengadakan perhimpunan skala yang besar ketika penularan wabak COVID-19 adalah menyalahi syariat, sekalipun bertujuan ibadat pada Allah. Ikhwanul muslimin, pada kesempatan kita menyambut Aidilfitri pada kali ini, nescaya paling sederhana, marilah kita perhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhi sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya menyatakan kami sudah beriman, sedangkan belum lagi mereka diuji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui siapakah orang-orang yang benar betul-betul beriman kepadanya, dan mengetahui siapakah orang-orang yang betul berdusta kepadanya. Ikhwanul muslimin, ujian dan cubaan yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita semua adalah berbeza-beza, bermacam-macam bentuk, untuk kita sama-sama merenungkan bersama. Ada ujian datang berbentuk perintah untuk dilaksanakan, seperti tauladan yang kita boleh lihat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintahkan menyembelih putra kesayangannya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah ujian yang sangat begitu berat untuk dilaksanakan. Di sini kita dapat menilai kualiti keimanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail yang lulus ujian daripada Allah dengan segala kesabaran dan ketenangan yang dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding dengan kita. Bukan banyak perintah Allah dengan berbagai alasan kita cari dan berusaha untuk tidak melaksanakan. Nabi Yusuf alaihissalam juga diuji dengan wanita yang begitu cantik, isteri kepada pembesar kerajaan Mesir, yang mengajaknya melakukan perbuatan sumbar. Nabi Yusuf alaihissalam membuktikan kualiti keimanan yang berjaya melepaskan diri daripada belenggu godaan wanita. Nabi Yusuf lulus ujian daripada Allah. Ada ujian yang datang dalam bentuk musibah, seperti ditimpa penyakit berbahaya,
sebagaimana yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji oleh Allah dengan penyakit yang sangat buruk, tidak sebesar lubang jarum pun pada badannya yang terselamat daripada penyakit, kecuali hatinya sahaja. Seluruh keluarganya melarikan diri, kecuali isterinya yang setia menemani. Derita penyakit yang ditanggung oleh Nabi Ayub alaihissalam selama 18 tahun. Nabi Ayub berjaya membuktikan kekuatan keimanannya kepada Allah. Tidak merasa goyah dengan penderitaan penyakitnya itu. Ujian yang kita hadapi pada masa musibah ini COVID-19 rasanya masih jauh berbanding dengan apa yang dilalui oleh Nabi-Nabi, termasuk Nabi Ayub alaihissalam, sebagai contoh teladan kepada kita. Ikhwanul muslimin, harus kita akui bahawa sebagai segala musibah, dugaan bala bencana yang menimpa yang berlaku adalah disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amil la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Yakni kerosakan telah berlaku di daratan dan di lautan disebabkan daripada perbuatan yang dilakukan daripada tangan manusia itu sendiri. Apa sebab? Kerana Allah mahu mereka merasakan setengah akibat daripada perbuatan mereka yang lakukan, supaya mereka sedar dan kembali kepada jalan Allah yang sebenar. Musibah yang menimpa, kerosakan yang berlaku di daratan dan di lautan, atau di mana saja, bukan berlaku begitu saja, atau berlaku kebetulan tidak, atau saja-saja nak berlaku tidak. Ini semua daripada punca daripada perbuatan-perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Semua berlaku dan terjadi kerana manusia. Kita selalu melakukan maksiat kepada Allah. Kita jauh daripada mahu tunduk dan patuh taat kepada perintah Allah. Allah tidak akan menimpa musibah, dugaan, kecuali kerana adanya perbuatan-perbuatan manusia yang derhaka melakukan maksiat dan kekejian kepada Allah. Allah tidak akan menarik balik, mencabut kembali musibah, kecuali kita sanggup bertaubat dan kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis laknatullah dijauhkan daripada rahmat Allah, diusir, dikeluar daripada surga? Tidak lain kerana maksiat yang terhadap Allah. Iblis telah melaksanakan pendahakaan dan maksiat yang tidak mahu patuh dan taat kepada suruhan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mencurahkan air hujan dari langit hingga banjir, menenggelamkan umat Nabi Nuh alaihissalam, kalau bukan kerana maksiat terhadap Allah? Dan kenapa juga Allah Ta'ala menghancurkan, musnahkan umat Nabi Hud, kalau bukan kerana maksiat terhadap Allah? Kenapa kamu menerima azab yang seksa, yang sangat pedih, kalau bukan kerana maksiat kekejian terhadap Allah? Kalau Nabi Nuh hancur musnah, bumi diterbalikkan, kalau tidak kerana maksiat kepada Allah. Negara Mesir di bawah pemerintahan Fir'aun dilanda ribut taufan yang sangat kejam. Hama belalang tersebarnya kutu, katak darah, atau tidak kerana maksiat. Itu semua maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu, marilah kita bermuhasabah diri kita. Hentikan perbuatan ketidakadilan dalam masyarakat. Hentikan perbuatan rasuah, suap menyuap. Hentikan perbuatan-perbuatan zina, pelancuran, rompokkan riba,
hentikan hasad dengki tamak halaba, iri hati dan buruk sangka, dan menabuh fitnah antara satu sama lain, dan perbalahan demi kepentingan politik, kerusi, kedudukan dan sebagainya. Itu semua membawa kepada kehancuran, menyebabkan daripada menimpa musibah bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah sesiapa sahaja yang meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnahnya, mengikut daripada jalan yang lain, mengikut tren orang-orang yang sesat, sudah pasti akan menemui kehancuran, kekacauan dan kebinasaan. Karena mereka bagi orang bukan Islam, yang Yahudi, Nasara, musyrikin, munafikin, sentiasa mengaku strategi, langkah-langkah untuk macam mana memusnahkan yang paling besar akidah umat Islam, daripada bawah sampai kepada atasan, daripada bayi sampai daripada orang tua. Mereka sentiasa mengatur berbagai-bagai strategi untuk menghancurkan yang akidah seluruh umat Islam dan mensia-siakan masa kita daripada mengingati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana berlaku dengan keadaan sekarang, muda-mudi walaupun dengan keadaan PKP, mereka tidak rasa puas, duduk di rumah dengan pelbagai, yakni dengan adanya media, telefon di tangan, menyebabkan mereka menjadi lara, menyebabkan mereka menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak disalahkan dengan telefon, media, tapi salahnya diri kita tidak pandai menggunakan kemudahan-kemudahan media yang ada pada kita sekarang. Sebagaimana juga contoh, yakni orang menyatakan bahawa Haji Man, Haji Latif yang melakukan kesalahan-kesalahan. Haji itu tak salah. Hak salahnya orang yang nama Men, hak nama Latif tu berperangai lagu tu semua. Supaya itulah telefon. Telefon tidak salah. Televisyen tidak salah. Internet tidak salah. Tapi kita yang tidak pandai menggunakan, mencari benda negatif daripada positif, mencari benda yang melarakan daripada benda yang boleh mentaati Allah, itu merupakan salahnya diri kita sendiri. Ini benar besar. Ingat, ini merupakan salah satu strategi Yahudi Nasara untuk melarakan akidah umat Islam, lama kelamaan menjadi tidak rasa kasih dan rindu kepada Allah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala kita terjemus dalam lembah perbuatan keji dan dosa dan maksiat, atau menzalimi diri sendiri, maka bersegeralah bertaubat, beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada hari yang mulia ini Allah Ta'ala menyedarkan kita, mengisahkan kita, supaya kita kembali kepada Allah dengan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya mustaghfirin wa ya najatat taibin. Rabbana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la ilaha illallah akbar
Allahu Akbar walillahil hamd. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang diucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Banyaklah kita bersedekah agar mereka memerlukan bantuan itu dapat bergembira bersama-sama kita. Rebulah peluang juga yang pada bulan Syawal menambahkan usaha akhirat dengan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa dan hari di bulan Syawal bagi beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamin ladah. Sesiapa yang telah berpuasa, yakni berpuasa fardu, kemudian diikuti pula dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka adalah pahalanya seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh wa rasulillah nabi ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa man ahabba. Amma ba'd, fa ya ikhwan, fa ya ayyuhal muslimin, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Allahumma dfa' anna ghala wal bala wal waba awal zala wal azal wal mahasana wa su'al finati zahra minha wa ma batan. Allahumma ij'al hadza balada amina mutma'inna sakha'an rakha'an wa sa'ira baladil muslimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي ميانمار وفي جنوب ليبيا وفي إندونيسيا وفي تايلاند وفي بلدنا ماليزيا. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدوا في سبيلك في كل زمان ومكان. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود ومن ولهم. اللهم عليك بالنصارى ومن ولهم. اللهم عليك بالهدود ومن ولهم. اللهم عليك بالأمريكان ومن ولهم. اللهم عليك بالبريطان ومن ولهم. اللهم عليك بالأحزاب المشركين الطاغين الظالمين ومن ولهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا وجميع حسناتنا واجعل خالصة لوجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضل يا كريم. اللهم صل. Rasa juga salah, rasa juga normal apa ini?